pada proses kan. Tapi kita dah terbiasa sangat, we always measure the final output. So bila final output tu was written beautifully, lepas tu the output was nice, so nice and everything, dia memang menyebabkan kita bagi markah yang tinggi lah pada budak-budak. But then we have to change that. Honoring learner agency and multiple source of motivation. Apa benda tu? This is very important as well yang kita kena tahu. Bila dengan kemunculan AI dan sebagainya, sekarang the learning process of a learners dia tak datang dalam straight line saja. Okay, it doesn't come in a straight line. It's actually jalan dia, maksudnya kita dah tak boleh mengharapkan pelajar tu menerima ilmu daripada kita in one way, which is we decide the way. But what we can always do is we can honor the learner agency, okay, so that the student can choose their own assignments, for example, and this can have a positive impact on their engagement and motivation. Bagaimana kita dapat manfaatkan AI sebaiknya dalam assessment kita? Train students how to use generative AI. Ini paling penting. So which means that if let's say we want the students to incorporate AI in our class, first thing first, kita kena train students how to use generative AI. If we don't train them, then basically they will resort to training themselves and resort to cheating. So this is what we want to avoid. The next thing that we may want to yang kita kena fikirkan assignments dalam kelas kita yang AI cannot do. This is what actually we want to develop that skill. Evaluating learning processes, not just final artifact. This is very very important. Selalunya apa yang kita buat ialah kita selalu measure the final output saja. This is where actually I emphasize, even before kemunculan AI sendiri, sebenarnya kita sepatutnya concentrate kepada proses kan. Tapi kita dah terbiasa sangat, we always measure the final output. So bila final output tu was written beautifully, lepas tu the output was nice, so nice and everything, dia memang menyebabkan kita bagi markah yang tinggi lah pada budak-budak. But then we have to change that. Honoring learner agency and multiple source of motivation. Apa benda tu? This is very important as well yang kita kena tahu. Bila dengan kemunculan AI dan sebagainya, sekarang the learning process of a learners dia tak datang dalam straight line saja. Okay, it doesn't come in a straight line. It's actually jalan dia, maksudnya kita dah tak boleh mengharapkan pelajar tu menerima ilmu daripada kita in one way, which is we decide the way. But what we can always do is we can honor the learner agency, okay, so that the student can choose their own assignments, for example, and this can have a positive impact on their engagement and motivation. Yang ini saya suka Canva ni sebab dia anti distort. Sebab kalau gunakan apps yang lain kena tekan shift baru dia tak distort. Itu okey dah sebab dia punya tu pun memang public speaking kan, memang nak bagi tahu orang is a public speaking and then ada title dengan. Kemudian perkataan cipta komik anime sendiri tu just to make it catchy untuk audience, dan having macam kita spark dia punya attention untuk cipta komik, baru kita ajak dia masuk kelas Canva.
Kebanyakannya kita lebih kepada teknikal, so jadi maklumat tu memang dah ada dekat individu tu lah. Cumanya sekarang ni presentation yang akan diberikan nanti tu lebih orang kata berwarna lah. So sekarang ni kita guna just basic yang ada dekat PowerPoint, tapi dengan ada sesi hari ini kita Testing 1, 2, 3. Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh dengar suara saya ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah boleh dengar. Okey, cantik. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir kepada di sesi Zoom dan juga yang sedang menonton live di Facebook Sekolah Malaysia. Pada malam ini kita bersama dengan Ustaz Rizal untuk membicarakan tentang tajuk pendidikan karakter 2. Sabaran, implementasi dan solusi. Buat yang pertama kali bersama dengan Ustaz Rizal, suka untuk saya membacakan sedikit biografi beliau lah. Mudah-mudahan kita dapat kenal latar belakang beliau dan apa sumbangan beliau setakat kita hari ini. Dan secara tak langsung sebenarnya beliau ni dah lama dengan sekolah sebenarnya. Saya je lah yang baru sebenarnya. Okey. Ustaz Rizal Abdul Jamil memiliki ijazah sarjana muda syariah kepujian dari Universiti Mu'tah, Jordan pada tahun 2001. Beliau dilatih dalam pembelajaran pendidikan dan teknologi di Oulu, Finland. Beliau merupakan pengarah pendidikan di Yayasan Pendidikan Khalifah yang mengendalikan Sekolah Model Khalifah di Malaysia. Seorang pendidik yang berpangkalan di Naas, County Kildare, Ireland. Ustaz Rizal juga merupakan seorang pengarang prolifik dan penyokong dasar domestik dan pendidikan yang berpusatkan kanak-kanak. Beliau pernah dilantik menjadi ahli pakar jawatan kuasa Semakan Dasar Pendidikan Kebangsaan JKDPN yang dilantik oleh Kabinet antara tahun 2018 dan 2019. Walaupun beliau pernah menghadapi cabaran, tetapi komitmen beliau terhadap penyebaran ilmu masih kukuh yang dibuktikan apabila beliau telah menghasilkan sebanyak 28 buku terbitan. Dan buat yang telah lama mengikuti penulisan Ustaz Rizal di media sosial, kita akan dapat melihat betapa komitednya Ustaz Rizal dalam menyampaikan maklumat-maklumat dan pandangan beliau dalam dunia pendidikan untuk membentuk atau menjadikan sistem pendidikan ini menjadi lebih baik yang bermula dengan diri kita sendiri. Okey. Jadi saya kira Ustaz pun sudah sedia, Ustaz. Ada slide ke yang nak dikongsikan? Okey, ada. Ustaz boleh mulakan sekarang? InsyaAllah. Tafadhal masykurah. Baik, terima kasih. Sekejap ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Syukri, ya, kalau kau tak saya nama kan, first time jumpa. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada sahabat saya Dr. Tazli dan abang kita Abang Don dan warga kerja yang berada di belakang Sekolah Malaysia atas kesudian untuk terus mengajak saya bersama-sama berwacana di dalam program-program ni. Bila ada program-program macam ini,
seronok sikit lah rasa diri ni berguna sikit kan, walaupun duduk jauh tapi masih boleh berpartisipasi dan bertukar-tukar pandangan. Dan terutamanya terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia mengikuti program-program yang dianjurkan oleh Scholar Malaysia yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Bagi anda yang berada di tanah air, saya baru lepas sembahyang Zuhur lah tengah hari kat sini pukul 1.30 untuk melanjutkan perbincangan kita di dalam topik-topik yang bertujuan untuk menyemarakkan wacana masyarakat tentang topik-topik pendidikan, yang mana ini adalah satu perkara yang sebenarnya masih baru dalam masyarakat kita. Kalau dalam ingatan saya lah, lebih kurang dalam 10 tahun yang lalu, apabila saya mencuba-cuba untuk bercakap tentang isu-isu pendidikan di kuliah-kuliah Maghrib, di surau dan juga dekat Facebook, saya telah padamkan Facebook page asal yang dahulu dan digantikan dengan Facebook page semasa bermula dengan 10 orang, 20 orang pada tahun 2015. Ketika itu topik pendidikan adalah topik yang agak asing dan tidak menjadi satu perkara yang dibualkan oleh masyarakat. Tetapi walaupun ada pelbagai cabaran, ada benda banyak yang kita suka dan tidak suka dalam dunia pendidikan ini, secara orang kata big picture dia, hari ini masyarakat rancak berbincang tentang pendidikan dan kita mengambilnya sebagai satu perkembangan yang baik. Tapi menjadi tanggungjawab kepada badan seperti Scholar Malaysia dan lain-lain untuk terus menyuntik asas-asas ilmu supaya perbualan itu tidak menjadi perbualan kosong. Kita tak nak kita jadi tikus membaiki labu, makin diusik makin ranap kan. Tapi kita nak supaya perbincangan kita itu berasas kepada asas-asas yang penting yang membolehkan kita bergerak ke arah mencari penyelesaian terhadap cabaran yang kita hadapi. Dan tajuk yang diamanahkan kepada saya untuk mengupasnya pada malam ini adalah berkaitan dengan pendidikan karakter. Bolehlah dikatakan lanjutan daripada sesi pertama yang saya isi tak ingatlah berapa bulan yang lepas berkaitan dengan pendidikan karakter ni. Tapi pada kali ini kita nak meneroka kepada cabaran berkaitan dengan pelaksanaan dan apakah solusi yang boleh kita propose. Tak katalah solusi itu kat ujung ni, inilah kalau buat ni selesai masalah kan. It's not that simple. Tapi apa yang boleh kita fikirkan bersama untuk kita cari solusinya. Dan mengambil kira bahawa bukan semua orang lah dah mengikuti sesi yang sebelum ni, dan kalau dah ikut pun mungkin ingat teringat kan. Jadi ada baiknya kalau kita teroka terlebih dahulu, tengok balik lah, kita recap apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan karakter berkenaan. Lebih kurangnya agendanya saya letakkan simple je, pendidikan karakter, kemudian bagaimanakah situasi implementasi semasa dia, cabaran pelaksanaan daripada dua dimensi, epistemologi, pedagogi dan juga sosiologi dia. Kemudian mungkin mengambil masa yang hopefully lah cukup ya untuk sahabat-sahabat memberikan maklum balas, not necessarily soalan tapi pandangan anda, pengalaman anda, reflection anda, dan untuk membawa kepada kita tiba kepada beberapa solusi yang boleh kita fikirkan sebelum kita simpulkan dia di hujung sesi nanti insyaAllah. Saya letaklah timer kat situ, hopefully timer tu mengingatkan saya kan supaya sensitif dengan masa. Saya nak mulakan sesi ni dengan memetik satu hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini ialah sebagai seorang Muslim, kita petik dia daripada pesanan baginda, tetapi mesejnya adalah mesej universal, kerana saya nak tekankan bahawa agenda pendidikan karakter ni bukan agenda yang terbatas kepada agama Islam contohnya, bahkan ia adalah satu perjalanan yang dibincangkan secara universal di dalam etos yang pelbagai dekat UK, dekat Ireland, dekat Finland. Dan saya nak tekankan benda tu juga supaya kita faham bahawa
pendidikan karakter bukan either or dengan pendidikan agama, supaya jangan kita kata macam kita dah ada dah pendidikan agama, dalam agama kita ada akhlak, nak kenapa nak ada pendidikan karakter ni? Kalaulah semudah itu maknanya tak ada masalah kan. Tapi walaupun kita ada subjek agama dan macam-macam lagi, tapi pelbagai isu timbul tentang karakter ni tadi. Jadi mesej daripada hadis ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim pun ada riwayat yang sama dengan lafaz yang sedikit berbeza. Kata baginda, innaman nasu kal ibil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Manusia ni adalah seperti di dalam 100 ekor unta, tak jumpa di dalam 100 itu walaupun seekor yang boleh dijadikan sebagai tunggangan yang sempurna, kata baginda. Perkataan yang dipakai dalam ni ialah al-ibil. Al-ibil ni istilah dalam bahasa Arab merujuk kepada 100 ekor unta. Jadi kalau unta tu jamal, katakan adalah naqah dan pelbagai istilah lain. Tapi bila digunakan perkataan ibil, selalunya dia merujuk kepada sekumpulan unta, 100 ekor unta. Jadi bila disebutkan dalam 100 ekor unta tu, la takadu tajidu fiha rahilah. Kalau ada orang nak cari daripada 100 ekor unta tu, satu yang sempurna untuk ditunggang, tak jumpa. Rahilah itu merujuk kepada satu perkataan lain yang scholars kupaskan, merujuk kepada perkataan najibah. Kalau orang nama Najib kan, Najib ataupun najibah. Dan najib ataupun najibah ni merujuk kepada unta yang sempurna sifatnya. Jadi unta yang sempurna sifatnya itu menjadi macam orang kata mutiara berharga kepada kaum Arab, yang bukan mudah untuk ditemui, kerana ada sahaja kekurangan, cacat celanya, tak lengkap kat sini, tak lengkap kat sana. Dan bila kita tengok kepada kupasan yang dibuat oleh ilmuwan Islam terdahulu tentang hadis ini, dia menggambarkan bagaimana manusia tu ramai, tetapi manusia yang berkualiti, manusia yang mempunyai ciri-ciri yang menjadikan dia tu outstanding berbanding dengan orang lain. Outstanding bukan dari segi status dalam masyarakat, keturunan siapa, daripada background family tentu tidak, tapi kerana kualiti yang ada pada dia, manfaat yang masyarakat dapat daripada dia, yang tu yang payah, tak banyak. Jadi nak memberitahu kepada kita, shaping proses untuk membentuk manusia agar dia jadi manusia yang berkualiti adalah sesuatu yang susah. Banyak ramai manusia ramai, tapi jadi tu menjadi ke tak menjadi ke tu yang mencabar. Jadi dalam latar belakang inilah pendidikan karakter ini timbul, kerana pendidikan jika hanya memberikan fokus kepada akademik semata-mata, mungkin ia telah boleh mencapai objektif pendidikan di satu zaman tertentu. Tadi pagi tadi saya ada kelas yang panjang lebar dengan para pelajar postgraduate diploma Uni Razak dalam kelas terakhir di dalam subjek Philosophical and Sociological Foundation of Education. Jadi antara kita bincangkan idea-idea tentang functionalist, seperti Durkheim dan lain-lain lagi lah. Mereka ini bila berfikir tentang sekolah pendidikan, mereka fikir tentang pentingnya sekolah pendidikan itu nak melahirkan individu-individu yang diukur kejayaan pendidikan itu ialah bila dapat melahirkan individu yang dapat berfungsi di dalam masyarakat, merujuk kepada era industri, kalau boleh kita cakapkan macam tu. Tapi bila dah sampai kepada zaman yang ada sekarang ni, sekolah bukan tempat menghasilkan robot, bukan tempat menghasilkan manusia yang mempunyai kemahiran dan ilmu seragam, sejenis untuk boleh menjadi pekerja. Tapi kita memang nak lahirkan manusia yang memenuhi potensi dirinya sebagai manusia. Apatah lagi kalau kita datang daripada latar belakang
agama tertentu, sebagai contohnya sebagai umat Islam, kita mempunyai takrifan yang lebih spesifik terhadap manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menjadikan manusia itu sebagai sebaik-baik kejadian. Walaqad karramnal bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan bani Adam, ya, Nabi Adam dan keturunan-keturunannya melebihi makhluk-makhluk lain yang ada dekat dunia ni. Jadi sepatutnya lagi ramai manusia, lagi makmurlah dunia ni, kerana yang ramai itu adalah sebaik-baik makhluk. Tapi dalam ayat yang sama tadi, summa radadnahu asfala safilin kan, walaupun manusia tu ada potensi untuk menjadi sebaik-baik makhluk, dialah juga yang boleh jatuh ke serendah-rendah taraf kejadian. Maka dalam kajian yang dijalankan oleh Jubilee Center of Character Education di Birmingham, mereka mengenal pasti pendidikan karakter sebagai sesuatu yang memberikan kesan positif kepada benda-benda yang kita nak ni. Tingkah laku pelajar dalam luar kelas, hubungan di antara pelajar dengan kaki tangan, sikap antara hubungan antara kaki tangan pelajar dan ibu bapa, semua sekali ni lah. Macam kita pun maklumlah siapa yang lekat dalam memori kita di sekolah, sama ada jika cikgu fikirkan murid atau murid fikirkan cikgu. Bukan yang paling pandai, bukan yang paling bijaksana, tetapi yang membekas kepada diri kita kerana perbuatan-perbuatan yang sama ada baik hingga dikenang ataupun teruk sangat sampai dikenang juga, tapi dengan tujuan yang salah kan. Jadi yang dimaksudkan dengan pendidikan karakter ni, perkataan karakter tu kalau boleh janganlah dikorek-korek berlebih-lebihan sangat daripada sudut orang kata perbahasan bahasanya, kerana nanti kita akan terperangkap di dalam begitu banyak istilah lain seperti values, virtues, habits, attitude dan pelbagai lagi. Tapi saya cuba simplify, ini adalah kita macam recall balik benda yang kita dah sebut dalam sesi-sesi yang lepas. Character is a set of personal traits or dispositions that produce specific moral emotions, inform motivation and guide conduct. Kalau dalam bahasa mudah nak sebut, kita kata chat GPT kan, can you rephrase dan explain dalam bahasa layman ya. Karakter ni adalah sekumpulan watak peribadi yang ada pada diri kita yang kita buat dia secara spontan, kita tak payah nak fikir-fikir panjang, dan sifat itu tadi adalah asas daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang membawa kepada sampai kita dikenali dengan nilai perbuatan tersebut. Maksudnya, kalau kita tolong orang, itu satu kebaikan. Tetapi kita tolong orang tu spontan, bila orang kenang kita, orang teringat kita sebagai orang yang suka tolong orang, maka tolong orang tu, kebaikan yang dibuat itu sudah naik menjadi apa yang disebutkan sebagai karakter. Jadi karakter ni adalah perbuatan baik yang sampai bersangkut dengan kepribadian kita. Maknanya sampai kita ni menjadi identiti kita dengan kebaikan yang kita buat tu. Maka matlamat pendidikan karakter bukan hanya nak make sure budak buat yang betul dan tak buat yang salah, tapi benda betul yang dia buat tu sampai menjadi identiti dia. Dan dia ada, disebutkan di situ, moral emotion. Dia ada attachment emosi terhadap perbuatan yang dia buat. Makanya dia bukan lagi buat satu benda baik kerana dikawal oleh persekitaran, sekolah asrama, boarding school, sekolah agama dan sebagainya, tapi benda tu masuk ke dalam dia. Memang saya rasa perkataan yang paling dekat dengan ini, kalau kita sebagai orang Islam, itulah dia akhlak. Ya, kerana akhlak ditakrifkan misalnya oleh Imam Al-Ghazali yang mengupas panjang tentang hal ini dan echoed by Birgivi, scholars Ottoman pada abad yang ke-16. Akhlak itu adalah satu perbuatan yang kita lakukan secara spontan, yang tidak memerlukan kepada kita untuk nak berfikir panjang
okey nak buat ke tak buat, kalau sedekah ni nanti lari bajet tak, dia tak perlu macam tu. Nampak orang susah, tolong, mudah aja dia buat sebab benda tu dah jadi kebiasaan pada diri dia dan benda itu sesuatu yang selari dengan kehendak syarak. Maksud dia benda baik. Imam Birgizi pula advance, maksud dia kembangkan takrifan Imam Al-Ghazali itu dengan menambah bahawa ia adalah sesuatu yang teachable, sesuatu yang boleh diajar, boleh dibentuk dan boleh berubah kepada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk, bergantung kepada apakah bentuk pendidikan yang diterima dan sebagainya. Jadi itu adalah latar belakang kepada apa yang kita katakan sebagai pendidikan karakter ni tadi. Dalam dalam sesi lepas, saya ada kemukakan kepada sahabat-sahabat semua yang mengikutinya bahawa pendidikan karakter ni dia tetap juga akan terjadi walaupun kita tak ada agenda pendidikan karakter di sekolah, berbalik kepada bagaimana karakter itu berpindah dari seorang ke seorang yang lain. Dan ini kita boleh faham bila kita tengok kepada kerangka ini bahawa karakter itu boleh berpindah dari seorang ke seorang melalui satu daripada 3 saluran ni. Yang pertama ialah caught, yang keduanya ialah taught, yang ketiganya adalah sought. So yang caught tu kita nak kena fokus, yang dikatakan bahawa karakter can be caught through a positive school community, formational relationships and clear ethos. Murid-murid di sekolah, cikgu plan ke, cikgu tak plan ke, akan menangkap karakter yang baik, yang tidak baik daripada guru, orang dewasa di sekelilingnya. Begitulah juga ketika dia di rumah dengan mak ayah dia, kerana that is how children learn. Budak-budak belajar melalui observation dan modeling yang terjadi melalui apa yang mereka nampak. Jadi maksudnya kalau sekolah tu tak ada agenda pendidikan karakter sekalipun, pembentukan karakter tetap akan berlaku. Jadi kalau kat sekolah tu, maksud dia pepatah Melayu sebut kan, cikgu kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Maksud dia kalau cikgu kat sekolah tu mencarut, cikgu kat sekolah tu berinteraksi secara kasar yang tidak sihat di antara sesama kelik di sekolah, murid-murid nampak. Kita tak perlu bagi tahu budak-budak, awak semua ikut apa yang saya cakap, ikut apa yang saya cakap, jangan ikut apa yang saya buat. You cannot do that. Sebab macam mana pun budak-budak akan menangkap karakter itu daripada apa yang mereka nampak. So ini satu benda yang dimasukkan dalam framework. Framework ini utamanya ialah yang diperkenalkan oleh Jubilee Center for Character Education di University of Birmingham, yang saya nampak komprehensif dalam meletakkan framework untuk support agenda pendidikan karakter ni. Ada model-model lain juga. Yang keduanya ialah taught, sesuatu yang boleh diajar. Unfortunately, mungkin di sekolah kita lebih memberikan perhatian kepada taught dalam keadaan kita tidak sedar bahawa code tu yang sudah berlangsung dan lebih banyak mempengaruhi murid-murid kita. So taught ni ialah something yang secara spesifik kita ajar. Ini benda baiknya, apa ni, mungkin dalam perhimpunan pagi ke, yang diletirkan oleh cikgu ke. Itu ialah something yang kita ajar secara spesifik tentang tingkah laku, perbuatan tertentu. Manakala yang ketiganya adalah sought. So sought ini adalah sesuatu yang diraih. Maknanya ada aktiviti, ada kempen, ada aktiviti yang berbentuk hands on, sama ada berterusan atau berkala, yang secara spesifik diprogramkan agar daripadanya beberapa orang kata kebaikan yang mencorakkan tingkah laku budak-budak dapat diraih daripadanya. Kalau saya boleh secara pantas menyebut, ketika tahun 2015, maknanya masa tu baru mula Finland, negara yang sebuah tu, dia baru sahaja memperkenalkan kurikulum baru dia. Kurikulum dia lebih kurang macam setiap 10 tahun dia akan review dan akan ketengahkan. So ketika kurikulum baru diperkenalkan ketika itu, antara yang
orang kata outstanding yang menangkap perhatian ramai adalah banyaknya pembelajaran yang disebutkan sebagai phenomenon based learning, pembelajaran yang phenomenon based, maknanya yang ada tema tertentu, subjek-subjek yang pelbagai diajar melalui aktiviti di dalam projek berkenaan. Benda tu dibuat bukan benda asing, tapi untuk ia berada dalam sebuah agenda kurikulum kebangsaan, it was something unique dan baru ketika itu. Jadi saya tanyalah kepada profesor yang mengajar kami di University of Helsinki pada masa tersebut, kenapa Finland buat benda ni? Dan dia tanya balik saya, kenapa saya tanya soalan tu? Jadi saya kata, saya membawa di belakang saya sekolah swasta, sekolah agama. Saya datang dari sekolah Khalifah. Dan di sekolah kami, character education, saya tak sebut istilah character education lah, saya kata shaping excellent character adalah tema sekolah kami, dan kami percaya bahawa pembelajaran mesti mengintegrasikan subjek-subjek ini yang pelbagai, maksud dia matematik, bahasa, sains, perlu ada pendekatan yang membolehkan subjek itu dipelajari secara cross curricular, maksud dia cross subjek, maksud dia bergabung melalui projek tertentu, kerana kepercayaan kami ialah kesemua ilmu ini asalnya satu. Maksud dia kalau ilmu sains dan ilmu agama asalnya satu, tetapi kemudian dia dianalisis dan diatur menjadi subjek-subjek yang berasingan, tetapi dah cukup dah manusia hidup di era subjek ni semua berasingan, dia kena bersatu balik agar kesatuan ilmu tu membolehkan objektif agama dicapai. Dari perspektif saya sebagai seorang Muslim, saya cakap macam itulah kepada dia. Jadi saya nak tahu kenapa Finland buat benda ni. Is it because of ekonomi ke, ataupun kerana Lutheran Church ke yang merupakan agama rasmi untuk negara berkenaan? Jadi kata profesor berkenaan, Profesor Martin Mary ketika itu, dia kata pendidikan ni dia perlu menyampaikan nilai, value. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang penting, apa yang tak penting dalam hidup. Dan nilai ni sesuatu yang kita tidak boleh ajar, dia cakap macam itulah. Tapi nilai ni something yang kita boleh raih apabila kita buat something secara hands on. Maknanya, bila pembelajaran itu berbentuk projek, kanak-kanak, murid sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, terpaksa berdepan dengan kerenah sesama mereka. Ada kawan yang malas, free rider, tak nak buat kerja apa-apa, nak dapat markah je kat ujung. Pengalaman masing-masing kan. So macam mana dia nak negotiate benda tu dengan kawan-kawan dia? Daripada awal, daripada dia darjah 1, darjah 2, darjah 3, sampailah ke universiti. Macam mana dia nak deal dengan benda tu? Nak bersabar, nak negotiate, nak nasihat. Jadi benda-benda tu kalau diajar secara thought tadi tu, dia tak jadi sangat. Tapi dia perlu secara organik terhasil bila kita sediakan aktiviti yang buat benda ni. Yang penting, kata Profesor Martin Mary tu, pendidikan kalau tak transfer value, kalau tak menyampaikan nilai-nilai murni, kalau ayat kita lah kan, nilai-nilai murni kepada murid-murid, that is not an education, kata dia. So itu adalah background kenapa Finland membanyakkan aktiviti pembelajaran berbentuk phenomenon based learning tadi, yang ada membabitkan projek, benda yang lebih hands on dalam kelas dan sebagainya, ialah supaya benda-benda yang kita kata soft skill, value tadi tu dapat dibentuk secara karakter sort tadi tu melalui aktiviti berkenaan. So saya ingat benda ni tadi. Oh, okay, that is interesting, something yang baru kepada kita. Baik. Jadi saya ada letak kelas ni. Mungkin slide ni nanti saya akan serahkan kepada Rustia untuk tinjau tengok. So karakter code ni, environment dia macam mana, apakah strategi yang ada di sekolah yang boleh dibuat, apa yang peranan yang perlu dimainkan oleh staff, oleh cikgu dan juga kepimpinan sekolah. Ini ada di sini. Kemudian yang keduanya ialah karakter thought. Bagaimanakah satu benda tu nak diajar. Saya dah sebut secara sepintas langsung tadi, bagaimana subjek-subjek sedia ada boleh menjadi kenderaan untuk
pendidikan karakter ini digerakkan dan disampaikan melalui co-teaching, projek-projek yang menyebabkan mereka kena hands on, dengan syarat bila buat katalah macam projek tadi tu, kita sebagai cikgu bukan hanya fokus kepada hasil akhir dia. So katalah projek tu ialah untuk menghasilkan sesuatu daripada barang-barang kita semula. Maka tumpuan kita bukan hanya kepada akhirnya pelajar-pelajar ni berjaya menghasilkan apa. Malah di akhirnya mungkin dia gagal, maksud dia dicadang nak buat katalah nak buat satu sistem yang menyebabkan kotak ubat parents boleh mengeluarkan alarm pada waktu yang sepatutnya mereka makan ubat, dengan meletakkan kita kata apa ni, BlackBerry punya adalah komputer punya programming tu, kita tampal tu. So macam canggih budak tu nak buat kan, tapi at the end benda tu tak menjadi, tak berjaya dibuat berfungsi. Tapi dia tidak menjadikan pelajar itu gagal dalam projek berkenaan, kerana yang cikgu assess, perhatikan dan letakkan nilai ialah kepada proses berlanjutan yang berlaku ni tadi. So macam mana masa you deal dengan kegagalan, kesilapan, frustration dan sebagainya, apa yang you, maksudnya bila kita ada agenda berkenaan, maka aktiviti yang sama juga dilakukan oleh orang lain, tapi kita menjadikan dia sebagai pendidikan karakter kerana kita fokus kepada perkembangan yang terjadi dari perspektif karakter di dalam projek berkenaan. Dan juga boleh diaturkan aktiviti-aktiviti tertentu seperti aktiviti kemasyarakatan, satu kempen tertentu di sekolah dan lain-lain untuk menjayakan daripada perspektif SWOT yang tadi. Okey, so itu lama juga, setengah jam nak capture benda-benda yang dah disebut lepas. Bagaimanakah kita nak meletakkan penanda aras? Saya pun tak sure betul ke soalan perkataan yang saya pakai ni. Basically, ini adalah soalan-soalan yang kita tanya sebagai pemula kepada kita fikirkan tentang cabaran dan juga mengapa kita nak komit kepada agenda pendidikan karakter. So yang pertamanya ialah sekolah kita ni jatuh di bawah kategori apa? Ini menarik untuk kita explore nanti. Kemudian kita pula dekat sekolah ni, kenapa saya sebut tadi? Sebab kategori tertentu untuk sekolah tertentu mempengaruhi mudah atau susahnya agenda pendidikan karakter ni nak masuk. Ada faktor falsafah, ada faktor sosiologi. Saya akan tunjukkan dalam slide berikutnya. Kemudian yang keduanya, apakah harapan masing-masing berkaitan tingkah laku sesama kita? So sesama kita ni maksud dia katalah sesama cikgu di sekolah. Kita bertanya, apa expectation kita tentang kepentingan pendidikan karakter ni? Kalau dia merupakan satu perkara yang penting dalam aktiviti dekat sekolah kita, maka sejauh manakah kepentingan itu mempengaruhi bentuk komunikasi kita, kita dengan dengan murid-murid dan sebagainya. So macam mana kita deal dengan benda ni tadi? Bolehkah kita memberikan alasan bahawa kita berbuat sesuka hati, lepak dekat kantin, tak masuk kelas, lambat masuk kelas, that has nothing to do with whatever, sebab benda tu tak menjejaskan akademik, katalah macam tu. So apa expectation kita tentang perkara ini dekat sekolah? Kerana ini akan mempengaruhi. Contohnya kalau cikgu panggil budak dengan panggilan-panggilan yang menjahanamkan fikiran pelajar, perasaan pelajar tu terhadap dirinya. Kata panggil budak tu bangang ke kan, kamu tapir ke dengan nama-nama binatang tertentu ke, ni bodoh bertingkat-tingkat ke apa ke. How much kita tolerate dengan perkara tersebut? Boleh ke sampai ke tahap kalau katalah misalnya sekolah swasta, ada cikgu yang kita tak sambung kontrak ataupun kita berhentikan selepas beberapa amaran diberi kerana bahasanya tu merosakkan para pelajar. Mungkin ada sekolah yang tutup mata benda ni because dia tak melanggar apa-apa, dia still excellent dalam subjek yang dia ajar, ataupun ini adalah satu ancaman kepada agenda besar sekolah berkaitan dengan pendidikan karakter. Itu antara soalan yang kita perlu tanya.
Yang ketiganya ialah macam mana dengan kurikulum kita, aktiviti PDPC, apa kita mengajar budak-budak belajar dekat sekolah ni. Sejauh manakah aktiviti teaching and learning dekat sekolah, kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut dan co-kurikulum yang berjalan di sekolah tu menyumbang kepada pembentukan karakter pelajar. Terutamanya mungkin something yang paling obvious iaitu tentang soal resilient ya, dan juga self-confident mereka. Kita kena berani untuk menyoal perkara tersebut kerana mungkin kurikulum itu akan support agenda ni ataupun kurikulum itu menjadi obstacles, penghalang yang menghalang daripada pendidikan karakter ni boleh dijayakan. Kemudian sejauh manakah kita mempromosikan kesukarelawanan dan service for others, khidmat kepada orang lain dalam sekolah kita. Adakah ia bermusim, adakah ia sesuatu yang menjadi core activities dalam value yang kita highlight dekat sekolah kita, macam mana? Dan yang terakhir ni mungkin lebih mencabar jika kita berada di public school, iaitu apa-apa sahaja agenda yang kita benakan berkaitan dengan pendidikan karakter ni, sejauh manakah manfaatnya itu dinikmati oleh semua pelajar secara sama rata, sekata? Atau apakah agenda ini hanya bermanfaat kepada budak-budak daripada latar belakang kaum tertentu, agama tertentu dan mengesampingkan yang lain? So ini antara perkara yang diletakkan sebagai penanda aras untuk dari mana kita nak bergerak dalam agenda pendidikan karakter. So kategori ini agak mencabar kerana kita maklum bahawa dalam dunia pendidikan, sama ada dalam keadaan kita sedar atau tidak sedar, sekolah kita tidak akan lari daripada jatuh di dalam sekurang-kurangnya 1 daripada 5 kategori sekolah yang wujud dalam dunia pendidikan ini. Sekolah kita mungkin teacher centered, mungkin student centered, dan ini selalunya ditentukan oleh apa yang diamalkan di sekolah rather than apa yang ada dalam kertas. Sebab dalam kertas mungkin kata teacher centered, mungkin kata student centered, tapi realitinya bukan macam tu. Tapi antara teacher centered dengan student centered, sekolah kita ni adakah sekolah essentialism yang committed dengan buku teks, committed dengan menghabiskan silibus, committed dengan cikgu punya peranan adalah untuk mengajar, transfer ilmu kepada anak murid dan murid kena make sure cover benda-benda yang telah ditetapkan oleh silibus. Sekolah kita akan mungkin jatuh bawah kategori teacher centered essentialism, walaupun mulut kata kita nak 21st century education bla bla bla. Ataupun sekolah kita menekankan kepentingan untuk membaca karya-karya yang survive sepanjang zaman. Karya-karya klasik. Kalau orang Islam kata kitab-kitab turas. So kalau nak belajar bahasa Arab, tak payah guna buku yang teks yang dihasilkan oleh kementerian ke, Jabatan Agama Islam Negeri ke, tapi baca teruslah. Mula dengan Matan Al-Ujurumiyah, lepas tu Ahnawu Wafi Nahwu Syafi, kemudian sampai kepada Syarah Ibnu Akil ke, tu baru betul belajar bahasa Arab. Kalau belajar fiqh pun, maksud dia bukan kitab buku teks pendidikan agama Islam, tetapi terus pergi kepada kitab fiqh yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan silam. So kalau kita fikir macam tu dengan alasan-alasan bahawa benda tu telah bermanfaat untuk orang dulu, maka dia survive 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, why not now and in the next future? Maka sekolah kita mungkin jatuh bawah kategori teacher centered perennialism. Kemudian mungkin sekolah kita kata macam-macam lah kita ni nak setkan untuk budak-budak ni seolah-olah macam budak-budak ni tak ada ruang nak fikir sendiri. Semuanya orang dewasa yang decide apa yang budak-budak kena belajar. Sebab tu budak tak minat belajar, sebab mereka terpaksa belajar benda yang kita paksakan ke atas mereka. Kita kena beri ruang supaya pelajar ini explore apa sebenarnya yang dia nak belajar. Sebab bila dia nak belajar, kita tak boleh nak tahan dia boleh pergi lebih jauh daripada kurikulum yang orang kata duk ganas ke apa semua benda tu, dia boleh pergi lebih advance lagi dengan syarat dia yang nak belajar benda tu.
Jadi janganlah terikat sangat dengan kurikulum semua ni. Dah, dan dia jadi sekolah di bawah mungkin falsafah existentialism. Kan? Buat apa nak berikan kertas majung? Kan? Satu helai kertas majung, kamu diberikan RM50,000, lukis dekat kertas majung ni sebuah pulau. Apa yang kamu nak letak kat pulau tu? Dengan duit RM50,000 ni, kita pun buat aktiviti berkenaan kan. Kemudian kata sekolah, buat apa nak buat lukis-lukis kertas majung? Dekat luar pagar sekolah tu memang dah ada masalah dah. Sampah bertebaran, ramai budak tak pergi sekolah kerana tak ada pengangkutan. Jadi apa kata kita buat aktiviti kemasyarakatan memang untuk selesaikan masalah yang sedang berlaku tu, dan melalui aktiviti tersebut macam-macam budak ni boleh belajar. Mereka boleh belajar matematik, mereka boleh belajar bahasa, mereka boleh belajar sejarah, mereka boleh belajar financial math, mereka boleh belajar ekonomi dan macam-macam lagi. Yang penting jangan buang masa berkhayal pada kertas majung ni, buat something yang impact dia bentuk balik masyarakat. Dan mungkin sekolah kita jatuh bawah kategori social reconstructionism, dan memang ada sekolah yang spesifik dibina berasaskan kepada falsafah berkenaan. Dan kalau 21st century education menekankan kepada pembelajaran yang lebih aktif, hands-on, cikgu facilitate pembelajaran, masih guna kurikulum kebangsaan tetapi kita guna cara kita sendiri agar tidak bosan, bla 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 bla, dan mungkin sekolah kita jatuh bawah progressivism. Sekurang-kurangnya 5 jenis ini memposisikan sekolah kita di bawah bahagian-bahagian yang tertentu, dan jika sekolah kita berada di bawah kategori-kategori tertentu, dia menjadi latar belakang yang boleh mempengaruhi apa bentuk cabaran yang kita hadapi bila kita nak melaksanakan agenda pendidikan karakter. Tengok kat depan ni apa yang ada lah yang sempat saya sediakan. Baik, antara cabaran yang mungkin kita hadapi, yang pertama adalah kepelbagaian nilai dan kepercayaan. Sebuah sekolah yang di dalamnya ada para pelajar daripada latar belakang agama yang berbeza, budaya yang berbeza, bangsa yang berlainan. Bagaimanakah sebuah sekolah boleh menjayakan pendidikan karakter dengan satu agenda yang sejajar dengan semua orang? Benda ni boleh menjadi satu benda yang mudah, boleh menjadi satu benda yang susah. Dan untuk saya, jika masalah ini timbul, saya gembira kerana di sebaliknya ia menunjukkan yang sekolah itu sedang beroperasi seperti yang sepatutnya untuk menatijahkan sebuah masyarakat yang coexist. Dalam arti kata, kalau kita nak di sebuah negara itu rakyatnya yang berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza budaya boleh hidup harmoni bersama-sama di sebuah negara, mereka perlu melalui pengalaman pendidikan at least di peringkat sekolah rendah bersama-sama. Sebab kalau mereka skip benda ni, maksud dia sekolah rendah, orang Islam belajar kat sekolah ni, orang bukan Islam kat sekolah ni, kalau orang Melayu sekolah macam ni, kalau bangsa Cina di sekolah begini, kalau kaum India di sekolah yang macam ni. Daripada awal lagi dah berpisah, dah berasingan. Bila mereka dewasa nanti, kalau sekalipun dengan ilmu pengetahuan, membaca buku, mengkaji, mereka akhirnya dapati bahawa kita kena bekerjasama. Akal kata, ya, kena kerjasama. Tetapi rasa selamat, rasa selesa untuk bergaul, hidup bersama-sama dengan bangsa lain tu agak payah nak terhasil. Maka sebab itu ada agenda-agenda di negara-negara tertentu dalam falsafah-falsafah yang berbeza menekankan pendidikan, khususnya pendidikan di peringkat sekolah rendah, budak-budak kena pergi ke sekolah yang sama. So bila mereka pergi ke sekolah yang sama, di sekolah tu ada yang Muslim, ada Kristian, ada Buddha, ada yang tidak tidak maknanya assign kepada mana-mana kepercayaan, yang atheist ke, officially declare mereka adalah atheist. Dan benda itu mendatangkan cabaran. Pendidikan karakter ni nak berasaskan kepada nilai-nilai yang macam mana. So benda tu boleh jadi a good news, tapi dia juga boleh menjadi satu benda yang mencabar. Sebab kalau kita tengok dokumen-dokumen di setengah negara seperti di Ireland, kalau kita tengok Constitution Island,
meletakkan bahawa pendidikan yang nak menyampaikan nilai yang mempengaruhi mereka ni tadi di satu peringkat dahulu adalah informed by nilai yang ada di dalam agama Kristian Katolik sebagai orang kata rujukan utama kepada hal ini di negara. Manakala dalam masyarakat seperti di Finland, dia tidak menspesifikkan nilai itu terbit daripada mana. Tapi kalau di Malaysia pula macam mana? Saya pun tak sure sangat. Akan tetapi yang pastinya ialah pendidikan karakter adalah memberi fokus kepada untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan yang membentuk jati diri, perwatakan murid-murid. Jadi walaupun agama-agama tu berbeza, yang diambil daripada setiap agama adalah kehendak agama itu pada menjadikan penganutnya manusia yang lebih baik, tingkah laku akhlaknya. Jadi sepatutnya tidak ada konflik sangat dalam hal ini. Malah dia menjadi titik temu kepada kepelbagaian agama yang dianuti oleh pelajar-pelajar ni tadi. Kemudian yang keduanya adalah integrasi kurikulum. So ini boleh menjadi cabaran yang besar apabila kurikulum kita padat. Dan saya rasa mungkin fokus tumpuan utama kita banyak kepada dekat sinilah. Bila kurikulum padat, agenda pendidikan karakter ni sukar untuk dilakukan kerana pendidikan karakter ini bila dia membabitkan hands-on, membabitkan active learning sesama pelajar, dan pelajar perlu ada ruang masa yang cukup untuk reflect apa yang berlaku, bagaimana mereka menyelesaikan konflik ketika di dalam kumpulan masing-masing. Ada masa ke nak buat benda-benda ni bila mana terlalu padat kurikulum? Jadi kurikulum yang padat ini boleh menjadi halangan besar kepada agenda pendidikan karakter, dan saya rasa inilah mungkin antara poin yang paling relevan untuk kita contemplate. What can we do about it? Di sekolah Khalifah Menengah, Khalifah Model School Secondary, pada tahun 2014 ketika saya diamanahkan oleh Board of Directors untuk tengok balik setting sekolah dan macam mana nak move forward, dalam kerja yang dibuat ketika itu dengan rakan-rakan semua, kita analyse dan kita dapati, dan itu cerita dekat 10 tahun sudah ya. Maknanya penghalang besar kepada agenda pendidikan karakter di sekolah kami adalah kurikulum itu sendiri. Maknanya kalau kita ambil SPM, sukar untuk kita nak bentuk para pelajar, karakter mereka ni tadi dengan agenda khusus yang kita sebut. Kalau di sekolah kami, kita sebut sebagai Khalifah Method ini tadi, kerana kurikulum itu terlalu deskriptif dan akan occupy segala-galanya. Maksud dia masa, jam, minit, saat yang ada di sekolah tu akan memberi fokus kepada akademik ni tadi. Maka kalau kita teruskan, ini cerita tahun zaman tu lah kan, kalau kita teruskan, maknanya pendidikan karakter ni hanya akan bergantung kepada tazkirah, ceramah, teguran, dan kalau berlaku salah laku disiplin, ini tindakan yang nak diambil. Tapi untuk menghasilkan benda tu melalui aktiviti, para pelajar belajar melalui pengalaman, keluar, experiential learning. Ya, mereka backpacking, mereka tutup sekolah sebulan and then pergi bersama dengan nelayan ke, buat aktiviti kemasyarakatan, ataupun mereka pergi ke keluar daripada sekolah dan buat agenda tertentu ni tadi, benda tu susah untuk nak dilakukan. Maka kita terpaksa mengambil keputusan yang berat untuk menggugurkan, menukar sekolah kita daripada kurikulum kebangsaan kepada kurikulum lain. Bukan kerana kurikulum lain itu lebih baik semata-mata daripada kurikulum kebangsaan, tapi kita nakkan ruang yang cukup untuk bernafas supaya kita boleh buat something yang bagi kita lebih penting. Kerana di sekolah Khalifah, kita percaya bahawa kecemerlangan akademik adalah by-product kepada excellent character. Jika kita boleh shape para pelajar kita mempunyai karakter yang cemerlang, karakter itu akan memberanakkan kecemerlangan-kecemerlangan yang lain. So, kalau ada pelajar yang datang ke sekolah dalam keadaan timid,
tak boleh nak bercakap, tak boleh nak berkomunikasi, penuh jiwanya dengan anxiety kerana pengalaman-pengalaman yang berlaku masa di sekolah dulu. Bagi kita itu hinder, itu menghalang potensi sebenar pelajar dan kita nak tackle benda tu. Itu yang kita fikir dalam konteks sekolah Khalifah bila kita buat agenda pendidikan karakter. So itu 10 tahun sudah. Pada tahun 2023 ini, bila mana kita tengok kepada sibuknya para pelajar kita dengan kurikulum yang semakin padat, bagaimana pendidikan karakter ni nak dijayakan? It is a challenge yang saya suka nak dengar kalau sahabat-sahabat boleh share some reflection how you navigate, terutamanya jika ada yang mengajar di sekolah kerajaan dan beriltizam untuk menjayakan pendidikan karakter ni. What is your experience? What was your experience in navigating around highly descriptive curriculum yang ada pada masa sekarang ini? Okey. Dan ada juga mesej dekat bahagian chat tu yang kawan-kawan juga boleh tengok. Kalau ada sebarang persoalan pertanyaan tu dah boleh catat lah, kot lupa ke apa kan. Saya pun nak laju-laju lah habiskan ni. Antara cabaran yang wujud juga adalah hal yang berkaitan dengan pentaksiran. Kalau kita membawa agenda pendidikan karakter dan kita masih nak kepada menaksir, mengukur kerana something yang tak boleh diukur, tak boleh ditentukan menjadi ke tak menjadi. Kalau kita masih lagi stuck dengan pemikiran yang begitu, it is a big challenge macam mana kita nak taksir. Dan kalau kita buat pentaksiran pula, pentaksiran itu boleh menyebabkan kita lari daripada tujuan asal pendidikan karakter itu dijayakan. Apatah lagi kalau insentif, manfaat, mudarat, dapat duit ke tak dapat duit, sekolah ke bergantung kepada pencapaian mereka dari segi karakter, dan lagi susahlah kalau sekiranya hal ini tidak dihalusi. Selain daripada itu, pendidikan karakter juga boleh menerima cabaran kesediaan guru. Apabila guru-guru merasakan mereka kurang bersedia ataupun tak clueless macam mana nak menjayakan pendidikan karakter ni. Contohnya kalau di sekolah kami, jika kita tidak jelaskan kepada cikgu apakah yang dimaksudkan dengan agenda shaping excellent character di sekolah kami, maka cikgu boleh salah faham dengan menganggap, oh, sekolah Khalifah ni sekolah tak boleh marah budak. Bukan sekolah tak boleh marah budak. Bila budak kena marah, kita kena marah. Tapi cara marah tu ada caranya lah, kan? Kita tidak perlu menjerit, menengking ke menggunakan bahasa kesat. Kadang-kadang bahasa yang paling simple, lembut tetapi tegas, tepat, lebih berkesan daripada menjerekah ke menakut-nakutkan budak-budak. Jadi kenapa semua itu ada? Kerana ada ilmu agamanya, kerana ada ilmu sainsnya yang menjelaskan how it should be done. Jadi cikgu-cikgu tu perlukan training supaya mereka boleh menjayakan agenda pendidikan karakter ni, dan kurang bersedianya cikgu boleh menjadi penghalang kepada agenda ni tadi. Pembabitan ibu bapa juga boleh menjadi satu lagi masalah lain jika ibu bapa tidak secara aktif dibabitkan dalam kelangsungan agenda pendidikan karakter. Selalu kita tekankan di sekolah bahawa kita nak para pelajar tidak hidup dengan macam mana kita kata double life. Ya, kat sekolah lain, kat rumah lain. Kehidupan yang begitu besar jurang di antara rumah dengan sekolah, jurang itu berisiko menjadikan salah satunya tidak sustain. Maksudnya kalau kat sekolah bagus tapi kalau kat rumah lain keadaannya, bagus kat sekolah tu tak boleh nak sustain. Lebih baik kita realistik terhadap realiti sebenar dan kita aturkan. Jadi kalau pelajar tu datang daripada background family yang tak praktis Islam, yang tunggang langgang, yang broken family katalah macam tu, sekolah perlu menjadi tempat di mana para pelajar tidak perlu merasakan bahawa semua benda latar belakang keluarga tu sebagai satu liability yang dia perlu sorokkan, tetapi dia boleh dengan selamat membawa cabaran yang berada di belakang dia tu untuk menjadi sebahagian daripada kehidupan dia dekat sekolah yang cikgu aware, yang mungkin kawan-kawan aware, dan agenda membentuk karakter budak ni dekat sekolah berlangsung juga kat rumah. Contohnya, bila kita tekankan para pelajar dari segi untuk
apa ya, kalau kita nak bagikan contoh, misalnya membantu orang lain. Kenapa membantu orang lain itu sesuatu yang bagus? Kerana membantu orang lain itu adalah cara untuk kita juga meningkatkan kebaikan pada diri kita. So kita tekankan benda itu dekat sekolah. Adakah agenda itu dapat berjalan juga dekat rumah? Kalau sekiranya ibu bapa juga dapat meneruskan agenda tersebut dekat rumah, maka proses tu jadi lebih natural berbanding dengan sekolah baru buat benda ni, and then bila habis waktu sekolah, then you go back to your different life, maksudnya kehidupan yang lebih berbeza kan. Jadi dan macam mana kita nak babitkan mak bapa, itu memerlukan kepada strategi tertentu. Bagaimanakah ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah, mereka itu boleh bersetuju dengan agenda unlearn dan relearn, katalah begitu, melalui aktiviti parenting yang sekolah anjurkan, agar apa yang dibuat di sekolah juga dapat diselaraskan dengan dekat rumah. So itu antara perkara yang boleh kita fikirkan bersama. Ini mungkin juga menjadi cabaran seandainya pihak sekolah berhasrat untuk menjayakan agenda pendidikan karakter tetapi tidak mendapat sokongan daripada bahagian pentadbiran, bahkan mendatangkan cabaran pula yang menghalang kepada kejayaan agenda pendidikan karakter ini. Maka di sini ada keperluan besar untuk satu negotiation dibuat di antara pemegang taruh yang terlibat, antara sekolah dengan, saya tak tahulah kalau misalnya kata kalau sekolah kerajaan, maknanya dengan PPD, dengan JPN, apa mekanisme yang nak dipakai agar kita support each other untuk menjayakan pendidikan karakter ini. Itu boleh menjadi satu lagi cabaran. Boleh juga terjadi agenda pendidikan karakter ini menerima rejection apabila dia mungkin dilihat sebagai divert para pelajar daripada fokus utama. Sebahagian masyarakat mungkin kata sekolah ialah tempat untuk akademik, fokus kepada exam. So kalau pendidikan karakter ni dia melambatkan, sebab untuk menjayakan pendidikan karakter you kena kurangkan kandungan belajar, you kena sacrifice ini, you kena sacrifice ini. Macam mana budak-budak ni nak bersedia untuk exam kalau kita duk bincang benda ni? Katalah begitu, maka mereka menolaknya. So macam mana kita nak deal dengan cabaran ini tadi? Right. Dan sensitiviti budaya telah saya sentuh di awal tadi, tetapi di sini dia nak memberikan penekanan terhadap konfrontasi ideologi. Misalnya apabila sifat hormat menghormati, bertoleransi itu dilabel sebagai katakanlah macam ini liberal, katalah begitu, dan liberal itu telah demonize, perkataan yang telah disetankan dalam sangkaan masyarakat. Lalu kalau ada pelajar yang macam ni macam tu, macam mana nak deal? Kalau kat Malaysia saya tak tahulah setakat mana, tapi kalau kat sini benda tu real lah. Maksud dia ada pelajar yang transgender, LGBTQ punya plus punya kategori ni tadi. You nak deal macam mana dengan klik, dengan peers yang berada dalam kategori ni tadi. So ini adalah something yang boleh menjadi cabaran besar dalam agenda pendidikan karakter. Dan bahagian yang mungkin secara akhir kot, komitmen jangka panjang. So secara perjalanan jangka panjangnya, pendidikan karakter ni is something yang tak boleh bermusim. Dia perlu konsisten sepanjang usia sekolah itu. Maka adakah kita committed dengannya? Dia tidak boleh, okeylah 2 tahun ni ini adalah fokus, kemudian lepas 2 tahun ni tukar pula kepada fokus yang lain dan agenda pendidikan karakter ni kita tinggalkan. Kita tak nak lah macam tu kan. Dan di sinilah pentingnya. Saya ada letakkan di sini dari segi sosiologinya, kenapa terutamanya policy makers boleh support ataupun tak support agenda pendidikan karakter jika mereka berfikir dalam kerangka functionalism versus interactionism. Tapi saya rasa macam banyak yang saya dah sentuh secara tidak langsung tadi. Mungkin sahabat-sahabat boleh tengok kemudianlah nanti dalam bila kita share slide ni dekat Facebook group Sekolah Malaysia, kata macam mana nanti kan.
Gitulah lebih kurangnya. Basically-nya pendidikan karakter ini memerlukan kepada kita intend untuk buat dia, dan bila buat dia bukan co-curriculum, dia bukan bermusim, tetapi dia membabitkan keseluruhan sekolah itu untuk menjayakannya. Pada akademiknya pun ada pendidikan karakter, pada co-curriculumnya pun ada pendidikan karakter, pada interaksi sesama warga kerja sekolah itu juga ada pendidikan karakter, dan boleh juga ada subjek khas yang assign untuk menjayakan pendidikan karakter. Misalnya kalau di sekolah kami, subjek Khalifah Method itu adalah satu subjek khusus yang diletakkan, tetapi kita cuba kembangkan agar agenda di dalam Khalifah Method itu tidak terhenti kepada subjek itu sahaja, tapi dia juga mempengaruhi subjek-subjek lain di bawah agenda pendidikan karakter yang sama. Kan? Jadi itulah, saya berhenti setakat itu dulu. Saya mengalu-alukanlah maklum balas pertanyaan pembetulan daripada sahabat-sahabat terhadap apa yang telah dibentangkan tadi. Wallahu a'lam. Saya serah balik pada Syukri. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, dekat chat ada soalan. Dalam soalan itu pun ada situasi juga. Mungkin Ustaz nak cuba jawab dulu ke? Terima kasih kepada Cikgu Nazihah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nazihah Idris. Tahun ini adalah tahun pertama mengajar tingkatan 6. Saya rasa pendidikan karakter ini adalah signifikan dalam merentas kurikulum atas faktor usia mereka. Cuma mungkin challenge saya sebab majoriti pelajar adalah bangsa Cina. Jadi dalam nak implement pendidikan karakter, saya kena bina rapport dengan mereka. Terima kasih atas perkongsian ni. Saya rasa kalau dia adalah soalan, dalam soalan itu dah ada jawapan. Ya. Jadi jawapan itu jawapan yang begitu kuat, dan itulah yang harus kita berikan perhatian, bahawa pendidikan karakter ini banyak bergantung kepada, contohnya pendidikan karakter ini juga dikenali di bawah nama-nama lain, antaranya ialah social emotional learning, ya, SEL. So social emotional learning bermaksud budak-budak akan boleh belajar apabila mereka berada dalam keadaan emosi dan sosial yang positif, yang baik. Jadi di sini macam bila cikgu sebut tadi, bila saya nak menjayakan pendidikan karakter ini, saya kena bina rapport dengan mereka. So itulah dia, maksudnya kita gain trust, adanya hubungan emosi yang membolehkan para pelajar ada rasa percaya kepada cikgu, selamat dengan cikgu. Itu adalah merupakan asas macam prasyarat untuk membolehkan agenda-agenda seterusnya berjalan. Tanpa emotional security, kalau istilah kita pakailah, tanpa emotional security, perkataan yang sama boleh ditafsirkan sebagai, are you judging me? Kan, do you think you are better than me? Untuk you nak cakap benda tu, itu yang pelajar akan fikir. Tapi kalau emotional security tu ada, dia tahu bahawa kata-kata ini adalah dorongan, adalah bimbingan daripada cikgu. So you are saying the same word, tapi interpreted differently bergantung kepada level of emotional security, trust yang ada di antara pelajar dengan cikgu. Jadi kalau cikgu kata, katalah misalnya mula kelas, cikgu invest 5 minit di peringkat awal sebelum masuk, minggu ni adalah minggu yang stressful bagi ramai orang kerana macam-macam benda yang berlaku dekat media sosial, gini-gini, yang memeningkan kita semua. Tapi yang saya nak tahunya ialah, how are you doing? Macam, are you guys semua okay? Katalah, as simple as that, tanya begitu. Dan saya tak nak you jawab kepada saya, adakah you okay ke tak, tapi let's spend 3 minutes. Can you ask your friend next you, di sebelah you, untuk tanya, is she okay? Is he okay? Kan? So kita invest sikit. Jadi, bertanya kepada pelajar, are you okay? Dan para pelajar tu jawab kepada kita, is a good thing. Dan perkara yang lazim juga dibuat. Tapi
kita nak selitkan satu elemen lain untuk nurture satu aspek daripada pendidikan karakter, iaitu it's not about the students kepada kita, tapi kita nak mereka tu ada kebiasaan untuk bertanya khabar kepada orang sebelah. Jadi instead of dia jawab pada kita, are you okay or not, tanya kawan sebelah. So kawan sebelah pun beritahu kepada dia. Jadi kita nurturekan benda tu. Kalau pelajar nak share dengan kita, ahlan wa sahlan. Kalau tak share pun, saya just nak tanya kepada pelajar, sebelum kita start tadilah, bila kawan sebelah you tanya, are you okay, how do you feel? Betul, dia kata, oh, I katalah, ya, ni idealistik sikit lah. Oh, I feel hurt. Tak pernah, dah lama dah orang tak tanya saya okay ke tak. Jadi, bila disebut begitu, kita pun tutup. Kita tak panjang sebab kita tengah nak mengajar subjek pengajian am, katalah contohnya. Saya tak salah, sign kan. Tapi kita kata, okay, that's good. Sebelum kita masuk pada topik hari ini, I just want you to remember that people don't really care how much you know until they know how much you care. So I care about you, but I want you to know that your friend next to you also care about you. Take care of each other. From time to time, ask each other, are you okay or not? STPM ni stress, katalah gitu. Okay dah, kita pun masuk dalam tu. Bila kita letakkan macam tu, it takes maybe around like 5 minutes, 10 minutes, investment kita untuk itu yang tak tunggu sekolah ke apa ke, kita start buat dulu. So, kenapa kita boleh buat? Kerana cikgu telah berjaya untuk bina repo dengan pelajar. Mereka tahu bahawa you care about them. They trust you. Dan itulah kata kuncinya kalau perkara itu ada. Alhamdulillah. Dan soalan yang lanjutan pada tadi, cikgu tanya, pendidikan karakter ini selari atau tidak dengan konsep karamah insaniah daripada KPM. Unfortunately, saya tak familiar dengan perkara itu, tapi kalau menengokkan kepada istilahnya tu, karamah insaniah, kemuliaan manusia, most likely-nya selarilah, insya-Allah. Bila benda-benda macam ni keluar dalam bentuk dasar, kempen selalunya, betul je. Tapi dia betul on paper, macam mana nak buat, itu je yang selalunya akan jadi masalah kan. So insyaAllah I think benda tu selari lah. So itu sedikitlah respon saya kepada maklum balas yang dikongsi oleh Cikgu Nazihah. Right. Kalau ada yang nak bertanya melalui video, silakan. Tapi sementara tu saya boleh tengok jugalah soalan yang ditanya oleh partisipan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah langkah praktikal ibu bapa boleh buat untuk jayakan pendidikan karakter di rumah? Yang menarik di island ini ialah constitution, maksud dia perlembagaan negara memposisikan ibu bapa sebagai guru pertama murid-murid di sekolah. Itu perkara biasa kita sebut dalam ceramah kan. Benda ni harus bermula daripada rumah, mak bapak lah yang harus memulakannya. Tapi yang menariknya di island ini, benda tu diletakkan dalam constitution. Saya sempat catat kebetulan, dia kata the constitution of island positions schools in a supportive and secondary role in this regard. The constitution clearly places parents as the primary and natural educator of the child. The state guarantees to respect parents' right to provide for the religious and moral, intellectual, physical and social education of their children. Artikel 42, Section 1. Jadi bila negara seperti Ireland, maksud dia letakkan dalam negara dia bahawa ibu bapa adalah tanggungjawab besar dan apa yang sekolah buat adalah secondary, maka pendekatan yang dipakai di island ini ialah ibu bapa perlu memainkan peranan dan sekolah hanya supplement, support sahaja, dan sekolah perlu respect kepada value yang ibu bapa decide untuk anak dia. So kalau dia hantar anak dia ke sekolah yang katalah misalnya ada agenda inclusivity yang membabitkan LGBTQ dan ibu bapa berpandangan bahawa anak-anak saya tidak subscribe kepada agenda itu,
mereka, pronouns mereka adalah berdasarkan kepada birth gender mereka. Kalau lelaki, lakilah, kalau perempuan, perempuanlah. Tetapi anak-anak saya didik dia supaya respect semua orang lain sebagai manusia dan tidak orang kata mendatangkan apa-apa masalah bila ada orang berpegang dengan satu pegangan yang berlawanan dengan yang saya pegang. So sekolah perlu respect jika parent pilih pendirian yang sedemikian rupa. So itu sedikit selinganlah kepada situasi kerana saya tertarik dengan Ireland menjadi negara yang mengkonstitusionkan ibu bapa sebagai cikgu pertama berkaitan dengan pendidikan karakter dan moral untuk anak-anak mereka. So apa yang ibu bapa boleh buat dalam pendidikan karakter anak-anak di rumah? Pertama sekali yang saya mungkin cepat-cepat nak nyatakan, pertama sekali karakter ni ada 3 komponen. So 3 komponen yang saya maksudkan di situ ialah perbuatan baik, ilmu mengenai perbuatan baik tersebut, perbincangan tentang perbuatan tersebut. Jadi 3-3 ni perlu berjalan bersama. Sukar untuk satu benda baik itu hanya dibuat tanpa ada maklumat ilmunya. Kalau dalam ayat mudahnya, dia punya dalil dia ke, dia punya penjelasan kenapa benda baik itu baik. Tak ada ilmu-ilmu maklumat mengenainya, tak jadi juga. Dan yang ketiganya adalah perbincangan. So perbincangan ni, katalah contohnya, kalau nampak kawan buat salah, kita patut buat apa? Adakah kita patut laporkan kepada cikgu, ataupun kita sokong kawan kita tak nak snitching, kita diamkan sahaja. So perkara ini boleh mendatangkan kekeliruan. Kita membayangkan nampak benda salah, kita kena maklumkan kepada cikgu supaya benda salah itu dapat dihentikan kerana dia memudaratkan. Tapi bagi budak-budak yang mereka nampak ialah kalau buat macam tu, maknanya kita ni kaki retot. Kita ni snitch kawan kita, mengadu dan siapa yang nak kawan dengan kita kalau kita jenis mengadu benda macam ni? Maka benda tu perlu dibincangkan. Di sekolah perkara tersebut ada sesuatu yang perlu cikgu buat. Di rumah ibu bapa boleh memainkan peranan dari segi merancakkan komponen ketiga tadi tu, iaitu perbincangan tadi, berbual dengan anak-anak. Perbualan itu berguna, berkesan dan diperlukan sampailah mereka dewasa nanti. Dan lagi awal kita mula, lagi selesa anak-anak untuk sembang dengan kita masa mereka kecil, ketika mereka masih mesra dan rapat dengan kita, maka lebih banyak modal untuk kita boleh still continue buat benda yang sama dekat depan-depan nanti pula bila mereka dah remaja dan mereka dah jadi lain daripada macam masa mereka budak-budak dulu. Jadi misalnya katalah kalau kita baca buku cerita Sang Kancil dengan gajah, kan, Sang Kancil jatuh dalam lubang, tak boleh nak keluar, dia bagi tahu pada gajah, dia kata, gajah cepat menyorok sebab langit nak runtuh. Kan, jadi gajah ni pun betul lah, nampak gelap sangat ni, langit nak runtuh ni. So gajah ni pun terjunlah dalam lubang tu. So bila gajah ni terjun dalam lubang, kancil tu panjat atas gajah, keluar. Dia kata, sorry gajah, aku nak keluar je daripada ni. Mungkin cerita tu berakhir dengan sang kancil adalah haiwan yang bijaksana. Tapi mungkin berlaku perbincangan. Bijaksana ke tu kan? Dia pergi tipu pula gajah tu, memperalatkan benda ni. So sang kancil ni bijak ke, cunning ke, apa ke? Kita bolehlah bincangkan dengan para pelajar, dengan anak-anak kita ketika mana kita came across those kind of things. So apa-apa yang kita nampak terjadi di sekeliling, ada pekerja membersihkan sampah, apa saja, kita boleh initiate discussion. Keyword dia ialah engage dengan anak-anak, berbual. So kebaikan bukan hanya fokus kepada buat tak buat, ataupun apa Quran cakap, apa hadis cakap, tapi breakdown kebaikan itu dalam bentuk perbualan, supaya kita dapat feedback. So anak kita fikir macam mana tentang benda ni. Itu antara yang boleh saya fikirkan tentang jawapan kepada pertanyaan yang ditanyakan tadilah. InsyaAllah. Banyak juga soalan kan. Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kalau di sekolah, setiap guru mempunyai cara yang berbeza dalam membentuk pelajar.
Contohnya cikgu A shape pelajar dengan disiplin, kemas kelas, tapi bila masuk cikgu B dalam kelas, pelajar bebas buat apa sahaja. Jadi apa cara terbaik yang perlu dilakukan? Sangat penting untuk Waalaikumsalam warahmatullahi. Sangat penting untuk ada keselarasan message. Perbezaan pendekatan boleh terjadi dan tak boleh dielakkan daripada berlaku, tetapi mesejnya perlu sama. Maksud dia, kalau seorang guru katalah dia mendisiplinkan pelajar dengan kekemasan, kemudian cikgu yang kedua memberikan kelonggaran ataupun tak beri perhatian sangat, janganlah terus contohnya cikgu A jangan tafsir bahawa cikgu B tak jaga disiplin, merosakkan benda yang dia set tadi. Kerana mungkin cikgu B sedang emphasize on something else. Cikgu B pula bila nampak masuk kelas, dia dapat tahu yang cikgu A disiplinkan budak dengan kekemasan tadi, janganlah pula dia mempelekehkan ataupun menjatuhkan idea cikgu A tadi dengan mengatakan benda ni tak penting, so yang penting kamu sini. So benda tu dah berlaku kontradik. Itu something yang kita patut elakkan. So apa yang boleh dibuat ialah, misalnya kalau cikgu A mendisiplinkan pelajar dengan kemasan, baiklah para pelajar, saya nak supaya bila kita belajar ni kita happy, dan antara yang kita happy ni ialah apabila kita tak pening kepala macam-macam benda yang tak berkait ada kat atas meja. So jom kita kemaskan dulu perkara-perkara ni. Kita kemas semua. Ini adalah benda baik yang bila kita gembira, maknanya kerana kekemasan, ini adalah satu benda yang baik. InsyaAllah manusia suka, Tuhan pun suka, Allah pun suka. Kemudian datang cikgu B pula, dia nak tekankan kepada something else. So dia taklah tekankan kepada kekemasan tadi, tapi dia boleh berikan komentar. Kamu semua dah cikgu A pesan tadi supaya kemas, so maintainlah kemas. Ya, sebab kekemasan ini benda yang perlu dalam kehidupan. Cuma yang saya nak tekankan di sini ialah apakah yang katalah kenapa kamu bising, katalah dalam kelas ni tadi. Adakah kebisingan itu kerana ada satu benda yang berlaku ke apa ke? So you are focusing on something else, dan kekemasan meja tu apa semua tu tak menjadi your priority. Tapi you tak contradict sebab you just focus on something else. Yang penting tidak saling jatuh-menjatuhkan dan tidak merendah-rendahkan antara pendekatan ini hingga menimbulkan mesej yang berbeza kepada para pelajar. Kalau boleh saya gambarkan supaya saya tak mengelirukan. Kita nak kelas kita bising ke, kita nak kelas kita diam? Kan? Secara big data dia, OECD dalam PISA tu menyenaraikan dalam negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik ke yang cemerlang tu, ada Jepun dan ada Finland. Tapi kalau kita tengok data yang lain pula, Jepun adalah negara yang classroom dia paling senyap, Finland pula adalah di antara classroom yang paling bising. So bising pun boleh cemerlang, senyap pun boleh cemerlang. Kerana bukan bising dan senyap itu yang harus menjadi ukuran kepada bagus ke tak bagusnya. Sebab senyap tu kerana ada falsafah tertentu dan sesuatu budaya tertentu contohnya, manakala yang bising tu pula ialah kerana kebisingan itu adalah kesan daripada pedagogi tertentu, cara mengajar, cara belajar yang tertentu. Jadi bila kita nampak keadaan yang begitu, bermakna kita harus dapat membezakan di antara di manakah yang kita nak letakkan kebaikan itu, pada bising atau senyap, atau pada makna di belakang bising dan senyap ini tadi. Jadi kalau kita boleh gambarkan begitu, berkemungkinan memberikan perhatian kepada kekemasan dengan tidak memberi perhatian kepada kekemasan kerana beri perhatian kepada satu benda yang lain, boleh dielakkan daripada menjadi pertentangan di antara satu sama lain. Yang penting elakkan daripada bertentangan tadilah. Ya, saya tak tahulah, mungkin kalau contohnya lebih orang kata konkret tu, dan mungkin lebih mudah untuk saya fikir. Saya tadi macam menggunakan spontan je lah imajinasi saya kan. Okey. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi pelajar yang jenis semakin akrab semakin tidak sopan? Itu tak adalah mudah kita nak kata, tetapi akrab bukan bermaksud
kita jadi kawan. You do not need to be their friends because they already have friends. You need to be their teachers. Tapi cikgu yang akrab. So akrab sebagai cikgu, bukan akrab sebagai kawan mereka. Jadi keakraban itu adanya trust, ada repo macam yang Cikgu Nazihah sebutkan tadi itu, adanya emotional security, tapi you firm. So you are gentle but you are firm. Jadi bila gentle dan firm itu dapat diimbangkan, maka para pelajar tidak mendapat message bahawa kemesraan cikgu bermaksud cikgu ni permisif. Buatlah nak buat apa. Tak. Saya akrab, saya mesra dengan awak apa semua, tapi bila satu benda yang salah, saya tidak mengubah pandangan saya benda salah sebagai tidak salah, tapi ini adalah consequences dia. Jadi kita kena berhati-hati agar tegas, garang tidak menjadi kosong kerana di sebalik garang tiada ketegasan. Kemudian lembut tidak menjadi perosak jika di sebalik lembut itu tidak ada pendirian. Jadi dia macam istilah yang saya pernah pakai, saya kata legas, lemah lembut tapi tegas. Kan? Jadi hopefully dengan perkara tersebut dapatlah dielakkan keakraban pelajar menjadikan mereka tidak sopan. Kan? Itu antara yang boleh kita fikirkan. Jazakallah khairan Ustaz wa iyyakum atas feedback tadi. Boleh apply nanti 5 minit session sebelum mengajar untuk gain trust pelajar bangsa berbeza. Yang saya contohkan kepada cikgu tadi pun adalah something yang saya gunakan sekali sekala ketika saya masih di Finland dahulu, kerana saya guru tamu, saya bukan guru tetap di sekolah-sekolah. Jadi biasanya sekolah yang saya pergi itu sekali tu saja ataupun 2-3 kali saja. Saya tidak ada masa yang lama untuk nak build trust dengan para pelajar. Siapa dia pakcik seorang ni kan, dah tiba-tiba datang dari negara mana ni. Maka saya invest 5 minit awal untuk create environment dalam kelas tu yang menjadikan para pelajar tu selesa, confident dengan saya. Sebab data-data, bukan data-data, cerita tentang Finland ni begini, tapi bila kita pergi sekolah kat kampung, dia orang banyak macam pelajar kita dekat Malaysia kan. Maksud dia pemalu, takut, tak berani nak cakap. Bahasa Inggeris mereka, mungkin bahasa Inggeris pelajar kita lebih tinggi daripada ramai di kalangan budak-budak Finnish ni tadi. Jadi bila saya nak mengajar, jika mereka takut dengan saya, maka susah untuk belajar. Jadi kita invest 5 minutes untuk benakan emotional security, istilah yang banyak kali saya ulang tadi. Misalnya saya tanya pelajar, saya kata, okay, where is your English? Kan? So from 1 to 10, just use your finger, show me where is your English. Is it 9? Very, very good. Kan? Macam native English, 10, ataupun 5 ke, 4 ke. Jadi pelajar pun okey lah, ada yang angkat, ada 7, 6, ada 10, ada yang 4, ada yang 5. Jadi saya perhatilah tu. Saya kata, oh, this is good because actually from home I think my English in this class is 3. So if you have 3 and above, you survive. Because I am also like you. We are not native English kan. English is our foreign language, our second, third, fourth language yang kita belajar. So we are good. Kan cakap itu. Itu je. Memberikan lesson. Okey, budak-budak pun bila dia percaya yang dia boleh faham, dia boleh faham. Tapi kalau dia dah set dalam kepala, habislah aku tak faham benda cikgu ni ajar, memang susahlah perkara tersebut. So 5 minute investment untuk bina something di peringkat awal tu is something yang berbaloi untuk cikgu-cikgu buat kan. Okey, Nazirah Ahmad, Cikgu Nazirah, KMSS mendidik pelajar bermula dari tingkatan 1. Pandangan saya peluang ini membenarkan KMS untuk melentur buluh biarlah dari rebungnya. Mengajar di sekolah yang mempunyai 2 tingkatan sahaja, iaitu tingkatan 4 dan 5, saya merasakan pelajar transisi kepada adult telah mempunyai attitude karakter sendiri. Saya pandangan hal ini akan menjadikan pendidikan karakter sedikit mencabar. Apakah pandangan Ustaz, bagaimana pendidikan karakter dapat dijayakan dalam keadaan ini? Baik, thank you so much for the feedback. Bukan hanya tingkatan 4-5, 1-2, bahkan kita ada beberapa teori. Kalau kita nak komplekskan sikit lah jawapan dia, teori-teori yang boleh jelaskan kepada kita, macam Erik Erikson, psychosocial theory, yang boleh terangkan kita
budak-budak ni di umur sekian, apa yang mereka belajar, apa yang mereka develop dalam diri mereka. Jika kita ada sedikit maklumat tentang hal ini tadi, maka kita boleh menyesuaikan pendekatan kita, bahkan juga dalam curriculum design based on umur budak-budak ni tadi. Tingkatan 1-2 pun boleh dianggap sudah jadi buluh bagi setengah orang yang banyak spend masa dengan pendidikan yang lebih awal kan, dahulu. Jadi dia bergantunglah kepada semua perkara ni tadi. Yang pastinya ialah di setiap peringkat umur itu ada cabaran-cabarannya yang tersendiri, dan hardly untuk kita nak kata Form 1, Form 2 always lebih mudah daripada Form 4, Form 5. Form 4, Form 5 mungkin ada banyak keserabutan dalam fikiran mereka, jiwa anak muda yang nak lebih rebel apa semua ni tadi. Tapi mereka juga lebih matang dan lebih boleh berfikir dengan baik kalau kena caranya, jika dibandingkan dengan pelajar tingkatan 1 dan 2 yang mungkin lebih terbatas kemampuannya untuk memahami perkara yang lebih kompleks. So it depends on bagaimana cikgu tu explore kat mana dia boleh nak tap budak-budak ni tadi. So mungkin pelajar tingkatan 1 dan 2 elemen-elemen yang tertentu yang mungkin lebih dari sudut emosi dan sosial yang berbentuk gembira lebih dekat dengan mereka, tapi 4 dan 5 tu lebih berbentuk memberi kita katakan menunjukkan yang kita memahami mereka, empati dengan mereka ketika mana mereka sudah pun dilabelkan sebagai nakal, jahat, tak ada harapan oleh kebanyakan orang lain. Maka emosi yang kita berikan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu ialah dalam bentuk yang itu. So mungkin benda tu boleh membantu. Semua orang tak percaya kamu. Kamu pun tahu kan, mak bapak kamu tak kisah pun kamu nak jadi apa ke apa semua, sekolah pun. Yang kisahkan kamu, saya seorang je. Kalau kamu nak tahu, kamu pun tahu, katalah begitu kan. Siapa yang dalam semayang, saya patut doa untuk mak ayah saya, untuk cikgu-cikgu saya, untuk anak-anak saya, suami saya. Tapi saya sentiasa doa untuk kamu. Sebab tak ada orang doa untuk kamu. Semua orang dah putus asa dah dengan kamu. Saya yang doa untuk kamu. Sebab saya nak kamu jadi seorang yang boleh mencapai potensi kamu. Kita berhati-hati menggunakan perkataan kan. Dan saya nak doakan supaya kamu ni jadi orang yang berguna. Bahaya juga kalau guna tu nanti budak fikir, kenapa sama tak berguna ke? Kata saudara. Jadi kita pilih perkataan lain. Saya doa supaya kamu nampak potensi yang ada pada kamu. Sebab kamu semua ni baik. Tapi macam-macam benda berlaku dalam hidup kamu. So that kind of thing lebih resonate dengan pelajar yang mungkin Form 4, Form 5 jika dibandingkan dengan pelajar Form 1, Form 2. So itu menjadi orang kata cabaran lah untuk cikgu meneroka. Yang penting ambil masa kenal dengan cikgu dan dalam ayat yang mudah, jaga keikhlasan hati semasa mengajar. Dari keikhlasan itu insya-Allah lahir perkataan-perkataan yang betul untuk sentuh mereka, untuk tap mereka, supaya mereka boleh dijinakkan, kalau bolehlah guna istilah tu. Ni komen ni hujung ni berdebar sikit baca kan, panjang. Assalamualaikum Ustaz, mungkin ini soalan yang terakhir lah kot agaknya kan ya, kerana saya perlu beredar, 1.5 jam saya setkan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi pengalaman sebagai pelajar mengenai pendidikan karakter. Masa saya belajar degree tahun akhir, ada masalah dengan tesis saya kerana data rosak. Cara paling mudah dan yang paling ramai pelajar ambil jika terjadi begitu ialah mereka akan tipu data, manipulasi. Cara lain yang betul dalam etika ialah kumpul semua data, analisis yang lain dari responden yang mana mengambil masa dan tenaga yang banyak. Masa yang ada sangat singkat dan getih. Saya sangat dilema. Namun akhirnya memilih cara yang suka namun baik itu. Alhamdulillah. Saya berdepan risiko untuk extend semester dan tak boleh grad bersama rakan-rakan. Ringkas cerita, pensyarah aka supervisor saya beri alternatif lain untuk membolehkan saya lakukan cara itu dan pada masa yang sama grad on time. Alhamdulillah saya berjaya menyelesaikan tesis.
Bagi saya, tak kisah dah dapat grade apa pun untuk thesis saya, asalkan lulus. Saya menjangka saya akan dapat grade yang rendah. Tapi yang terjadi ialah pensyarah saya tetap berikan saya grade A. Katanya grade A itu ialah hadiah di atas kejujuran saya sebagai pelajar. Tak sangka ada pensyarah yang akan bagi ganjaran untuk karakter yang baik. Banyak semester saya belajar dengan dia, tapi itulah didikan yang paling berharga saya terima dari dia, iaitu kejujuran dan menghargai kejujuran. Alhamdulillah. Saya tumpang syukur dan seronok baca komen cerita yang menakutkan ini, sebab bila data rosak ni kita tahulah benda yang disaster kan. Tapi untuk respon saya kepada apa yang dibuat oleh pensyarah tadi ialah pensyarah tersebut telah menjadikan value visible. So untuk membolehkan value visible, dia letakkan markah kepada apa yang penting. Contohnya, kalau di sekolah pula, kalau kita nak galakkan pelajar-pelajar kita berfikir, pelajar-pelajar perlukan pendekatan untuk mereka nampak bahawa kita appreciate fikiran mereka lebih daripada jawapan. Ya, macam mana? Misalnya, ketika pelajar buat presentation, kita beri markah tu banyak pada apa? Jadi seorang pelajar katalah dia buat presentation tentang doa. Okay. Dalam Quran kata doa macam ni, hadis kata macam ni. Sebab itu doa ini penting. Itu pembentangan dia. Ayat Quran dia cukup, hadis dia cukup, kita pun beri markah kan macam gini. Fine, okay. Tapi ada satu lagi kumpulan, okay, ada sedikit ayat Quran, ada hadis, kemudian dia ada something yang tak ada dalam kumpulan A ni tadi, iaitu dia kata dan doa ini penting sebab Nabi Muhammad SAW kata doa adalah senjata mukmin. So bila kita ada senjata, maka bermakna kita boleh berdepan dengan ancaman, dengan musuh. Dan ini mengingatkan saya kepada almarhum nenek saya. Sebab nenek saya adalah orang yang sangat kuat berdoa. Bila ada masalah apa-apa dalam keluarga, saya ingat lagi dia selalu cakap, tak apa, kita doa kepada Allah supaya Allah tolong kita. Dan bila saya fikir balik, saya dapati yang nenek saya ni memang kami kenang sebagai orang yang sentiasa tenang. Mungkin dia sentiasa tenang sebab dia seorang yang membiasakan diri berdoa kepada Allah. Jadi bila pelajar tu sebut macam tu dan kita nak tanamkan satu nilai yang baik dalam pembelajaran itu, bahawa kita memberi nilai kepada kebolehan berfikir dan menganalisis dan contextualizing perbincangan, maka kita highlightkan kepada pelajar masa kita berikan feedback. Untuk kumpulan yang kedua ini, saya berikan markah yang tinggi seperti mana yang telah saya jelaskan di awal dahulu, bahawa markah itu banyak diletakkan kepada kemampuan kamu untuk mengaitkan apa yang kamu jumpa dalam Quran ke, dalam hadis ke, dengan realiti kehidupan. So perbuatan kita memberikan reward kepada something adalah strategi kita untuk menjadikan benda tu visible. So kalau kejujuran adalah sesuatu yang dihargai, pensyarah tersebut telah menjadikannya visible dengan memberi ganjaran kepada perkara itu tadi, sehingga dia lahir dalam bentuk yang semikian rupa. Jadi cikgu-cikgu dia punya terbalik dia ialah akhlak penting, kita kena patuh, kita kena ingat jujur, berbudi bahasa, terima rasa, tapi akhirnya di hujung tahun yang dinilai hanyalah akademik sahaja. Kalau pelajar tu baik, pelajar tu banyak tolong cikgu, berbudi bahasa, tapi tak berapa cemerlang keputusan peperiksaan akhirnya kerana faktor 1, 2, 3, 4, kita tak pilihlah dia jadi pengawas. Maka kita menghantar mesej kepada pelajar bahawa walaupun cikgu membebel tentang akhlak, tentang budi pekerti, nilai murni dan sebagainya, tapi yang cikgu value sebenarnya hanyalah akademik, grade. Kenapa? Kerana reward yang diberikan tadi. Jadi berhati-hati dalam hal tersebut. Saya harap pensyarah itu juga mungkin in general, sebab saya tak kenal apa semua kan, tapi saya harap pensyarah tersebut boleh mengembangkan apa yang dia buat itu sebagai satu amalan yang boleh diteladani oleh
persyarah lain dan menjadikan dia tu visible kepada pelajar bahawa dalam kejayaan kamu melunaskan tesis, it's not just about kamu punya academic achievement, kamu punya data validity, quality di dan sebagainya, tetapi elemen-elemen karakter yang baik, soft skill, mungkin perkataan tu yang mungkin akan dipakai dalam menjayakan tesis ini juga adalah something yang diambil kira. Jadi begitulah lebih kurangnya. Saya harap saya taklah membebel sangat. Kebetulan hari ini saya dah dekat 6-7 jam dah duduk depan komputer ni kerana kelas pagi tadi 3 jam lebih, kemudian sambung dengan ni. Saya harap saya tidak berterabur sangatlah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan serba sedikit ini membuka ruang untuk sahabat-sahabat, terutamanya bagi guru-guru dan juga pensyarah universiti untuk mempertimbangkan bagaimanakah pendidikan karakter boleh dijayakan dan cabaran-cabaran tu macam mana kita nak overcome dia dalam lingkup. Yang penting tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itulah mungkin yang boleh saya letakkan. So, saya serahkan balik kepada Syukri yang setia menanti. Wallahualam. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rizal atas penyampaian yang sangat menarik dan banyak sebenarnya persoalan-persoalan tersebut dapat dijelaskan lagi melalui soalan-soalan yang peserta pun tanya dan banyak. So daripada soalan-soalan tersebut, peserta lain yang dekat Zoom dan juga yang dekat FB pun boleh faham konteks dia macam mana. Kalau dalam situasi macam ni, apa nak kena buat. Kalau ada pelajar yang macam tu, apa sepatutnya the educator kena buat, so on and so forth. Jadi semoga semua yang berada dalam sesi Zoom dan juga yang setia tengok di FB Sekolah Malaysia dapatlah bukan sedikit tapi banyak input yang Ustaz Azril telah kongsikan. Buat yang terlambat sikit join atau lambat join lah senang cerita, jangan risau, akan ada rakaman di Facebook Sekolah Malaysia. Jadi kalau terlepas ke apa ke, line lambat ke, nanti boleh je tengok balik dekat FB Sekolah Malaysia. Kalau ada apa-apa soalan, nanti komen je lah dekat FB Sekolah Malaysia tu. Rasanya dah tak ada soalan dah pun. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakallah khairan, barakallahu fiik kepada Ustaz Rizal atas kongsian malam ni. Untuk program yang akan datang, stay tune lah. Harapnya semua peserta yang dekat Zoom dan juga FB Live, follow lah FB Sekolah Malaysia untuk lebih banyak perkongsian yang macam ni daripada speaker-speaker lain yang kita akan datangkan pada masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.